Okey, ada beberapa faktor ataupun kecenderungan mengapa ataupun kita boleh identify simptom-simptom kita menghadapi masalah kewangan lah kan. Yang pertamanya apabila kita lihat kedudukan aliran tunai kita. Sometimes pada ketika waktu ekonomi mereka dalam keadaan yang stabil, mungkin pendapatan mereka dalam satu kelompok yang baik, dan kemudian masing-masing memang akan ada komitmen masing-masing kan. Ada pinjaman rumah, pinjaman peribadi ataupun ada kredit kad, dan itu adalah basic facility yang biasanya kita ada. Tapi bila aliran tunai kita terjejas, pastinya ianya akan memberikan impak kepada kita punya kedudukan ekonomi isi rumah lah, yang pertama. Yang keduanya, apabila kita lihat mereka-mereka ataupun kita sendiri yang mempunyai pendapatan tetap, bila kita nampak pendapatan kita berbanding dengan perbelanjaan kita, ianya telah melebihi kadar ataupun pola keboleh pinjaman, ataupun dalam bahasa Inggeris dia DSR, Debt Servicing Ratio lah kan. Jadi kalau ianya telah berada di tahap melebihi 40% ataupun 50%, 60% daripada jumlah pendapatan, ianya memang akan memberikan impak kepada kita punya aliran tunai. Yang ketiganya, apabila kita lihat kebanyakan orang di luar sana, sekiranya mereka dah berada dalam masalah kewangan, mereka akan pakai kredit kad secara berulang-ulang untuk memberi ataupun melaksanakan perbelanjaan harian. Dan ada satu lagi faktor, contohnya apabila kita telah mula diganggu oleh pihak pemungut hutang. Contohnya sekiranya kita mempunyai satu pinjaman dan kita telah gagal untuk membayar balik pinjaman tersebut, maka pihak pemberi pinjaman akan cuba menghubungi kita, dan kadang-kadang ianya akan memberikan kesan minda yang kurang sihat lah kepada kita apabila kita kerap diganggu. Dan yang paling agak kritikal ialah apabila nama kita telah berada di dalam tindakan undang-undang lah. Itu antara indikasi-indikasi yang kita boleh identify macam mana itu adalah tempat ataupun yang menunjukkan kita sedang menghadapi masalah kewangan. Okey, di AKPK sendiri kami banyak membuat studi ataupun kajian ataupun analisa berkenaan dengan pengurusan kewangan, dan juga ianya mempunyai korelasi yang sangat tepat bersama kesihatan minda kita kan. Okey, kajian yang kami perolehi adalah di mana 3 daripada 10 orang orang dewasa yang bekerja menghadapi masalah kewangan. Maksudnya daripada 10 orang, 3 orang menghadapi masalah kewangan, dan kebanyakannya mereka yang menghadapi masalah kewangannya, bila kita lihat balik, kita analisa balik dia punya faktor, dia adalah because of kos sara hidup yang sangat tinggi. Lebih 63% daripada kita punya responden yang mengatakan masalah kewangan yang mereka hadapi adalah berdasarkan masalah kos sara hidup yang sangat tinggi. Yang keduanya, mereka kurang mempunyai pendedahan tentang kewangan. Sebab bila mereka membeli rumah contohnya, mereka tiada ilmu tentang kewangan untuk membeli rumah, dan akhirnya bila mereka membeli rumah melebihi kebolehan membayar mereka, dan akhirnya untuk tempoh jangka masa panjang mereka tidak akan dapat melunaskan pembayaran mereka dengan baik mengikut terma dan syarat oleh pihak bank. Dan seterusnya, kebanyakan mereka di antara mereka adalah orang yang mempunyai komitmen yang sangat tinggi. Contohnya number of dependents ataupun tanggungan yang ramai. Contohnya mungkin punyai anak yang masih bersekolah, yang sedang masuk ke pengajian tinggi, ataupun mungkin ada keluarga mereka yang menghadapi masalah kesihatan ataupun penyakit kritikal dan sebagainya. Jadi daripada statistik itu juga mereka-mereka ni datang berjumpa ke AKPK untuk mendapatkan bantuan. Kami akan membantu anda untuk memberikan khidmat nasihat kewangan, solusi kewangan dan juga pendidikan kewangan, bagaimana anda menjadi seorang yang boleh menguruskan kewangan anda dengan bijak, dan bagaimana anda dapat mengatur semula anda punya kedudukan kredit dengan baik. Okey. Untuk mereka yang mengalami masalah keterhutangan, apa yang kami lakukan adalah anda hanya perlu masuk ataupun melalui website kami ataupun datang sendiri kepada cawangan-cawangan terdekat di AKPK. Anda akan mendapatkan khidmat nasihat daripada kami, dan di situ juga pegawai penasihat kewangan kami akan memberikan solusi kepada kewangan anda melalui program pengurusan kredit. Bagaimanakah ia dilakukan? Program pengurusan kredit ni adalah satu program di mana AKPK akan menjadi orang tengah ataupun mediator kepada anda sebagai peminjam dan juga pihak perbankan. Bagaimana kita lakukan? Di mana kami ada
kelulusan yang telah dipersetujui oleh semua perbankan di dalam Malaysia dan juga AKPK untuk membantu anda membayar balik pinjaman anda mengikut kemampuan aliran tunai anda pada ketika ini. Mungkin dahulu anda mempunyai pendapatan yang selesa, tetapi kini bila ianya terjejas, mungkin ada di antara anda yang hilang punca pendapatan, hilang pekerjaan, mungkin ada di antara anda yang telah mengalami masalah kesihatan, mungkin ada di antara anda yang telah kehilangan breadwinner dan sebagainya. Anda boleh mendapatkan bantuan daripada kami dan ianya semua adalah percuma untuk anda, dan kami akan bercakap dengan pihak bank. Kami akan membantu anda untuk mengelolakan semua anda punya pinjaman. Tak kiralah mungkin anda ada pinjaman perumahan, pinjaman pribadi, kredit kad ataupun mikrokredit untuk mereka-mereka yang berniaga di luar sana, dan anda akan kita bantu melalui program pengurusan kredit. Di samping itu juga pada mereka atau yang peniaga-peniaga di luar sana yang juga menghadapi masalah yang sama akibat mungkin kesan daripada pandemik yang sehingga kini anda masih lagi tak dapat nak recover dengan baik, jadi anda mempunyai komitmen pembiayaan dengan perbankan, anda boleh datang juga kepada AKPK untuk mendapatkan bantuan, sebab kami akan membantu anda secara holistik, secara komprehensif. Anda tak perlu untuk berjumpa dengan pihak bank daripada satu bank kepada satu bank, kerana AKPK mempunyai satu sistem yang holistik dan kita akan centralize anda punya pembayaran melalui satu sistem di AKPK, dan wang tersebut akan disalurkan kepada pinjaman anda masing-masing. Untuk tips yang kami nak promote kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita menggunakan tips 4A. Okey, apakah dia 4A? Yang pertamanya adalah akur dengan keadaan keuangan anda yang telah mula terjejas. Sekarang ni apabila anda telah mempunyai masalah keuangan, apa yang perlu anda lakukan adalah anda kena akur. Akur di mana kita kena faham yang sekarang ni kita punya pendapatan dah tak seperti dahulu. Sekarang ni kita mempunyai masalah keuangan yang sangat serius. So kita harus akur dan kita kena bangkit, bangun. Kita jangan berdiam diri. Okey, yang pertama, yang keduanya adalah tentang analisa kembali anda punya kedudukan keuangan. Contohnya keuangan isi rumah kita kan. Sekarang ni sekiranya suami isteri mempunyai keperluan ekonomi masing-masing, maka kita harus analisa kembali. Duduk bersama-sama dengan orang yang tersayang, mungkin bersama suami atau isteri, mungkin bersama family, bersama orang-orang yang dekat dengan anda. Analisa kembali anda punya pendapatan isi rumah. Contohnya pendapatan suami ditambahkan dengan pendapatan isteri. Anda tengok juga komitmen yang anda ada untuk suami isteri ataupun komitmen isi rumah. Jadi di situ bila kita analisa balik kita punya pendapatan dan juga perbelanjaan, kita akan dapat stabiliskan balik mana yang perlu kita ambil, mana yang mengikut hanya maksud kata nice to have tapi tak semestinya perlu waktu ini, kita harus ketepikan dahulu. Okey, itu tentang analisa keuangan. Yang ketiganya adalah tentang ambil tindakan. Kalau kita mempunyai masalah keuangan, apa yang kita lakukan ialah kita harus berjumpa balik dengan pemberi pinjaman. Contohnya dalam konteks ini adalah perbankan. Kita jumpa dengan pihak perbankan, bagi tahu pihak perbankan kita sekarang ni menghadapi masalah keuangan. Pastinya pihak bank akan bantu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan sekiranya anda mempunyai masalah keuangan, anda melarikan diri. Anda tak nak angkat telefon daripada pihak bank. Jadi pada pihak bank anda tidak bekerjasama. Jadi apa yang anda perlu lakukan ialah ada saja masalah keuangan, dah ada masalah aliran tunai, berjumpa dengan pihak bank ataupun pemberi pinjaman, beritahu kepada mereka bagaimana pihak pemberi pinjaman boleh membantu anda. Dan di dalam AKPK, kebiasaannya kami akan memberi nasihat kepada orang ramai. Andainya anda telah berjumpa dengan pihak bank dan sekiranya pihak bank membantu anda tetapi anda tak dapat juga nak memenuhi requirement yang diberikan oleh pihak bank, maka pihak bank akan channel anda kepada AKPK untuk bantuan selanjutnya. Okey, last sekali adalah 4A kita adalah AKPK, di mana AKPK akan membantu anda. Sebab AKPK, apa yang mandate yang diberikan oleh Bank Negara kepada kami adalah untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Kami adalah sahabat keuangan anda. Jangan takut, sebab ramai di antara golongan ataupun individu di luar sana yang takut kepada AKPK, yang begitu stigma kepada perkhidmatan yang AKPK tawarkan. Sebab kami akan membantu anda tuan-tuan dan puan-puan. Anda jangan merasa
yang AKPK akan memberikan lagi beban kepada anda. Ada orang yang mengatakan AKPK tidak membenarkan anda untuk pergi ke luar negara apabila dibantu. Ada orang yang mengatakan anda akan jadi bankrupt bila dibantu oleh AKPK. Ada juga yang mengatakan, oh, kalau dah dibantu oleh AKPK nanti aku tak boleh buat loan dan sebagainya. Itu semua adalah stigma di luar sana. Anda wajib datang kepada penasihat kewangan kami untuk mendapatkan the real idea ataupun understanding yang betul untuk mendapatkan bantuan, dan kami akan bantu anda sebab AKPK adalah sahabat kewangan anda.